jenis pertanian makanan sebanyak 356,000 hektar, buah-buahan 16,09% atau 147,000 hektar, penternakan sebanyak 20,000 hektar, aquacultur atau aquaculture 14,000 hektar dan sayur-sayuran sebanyak 6,400 hektar. Tumpuan utama dalam agenda pengurusan jaminan bertalan makanan negara ialah tanaman padi, kerana beras merupakan makanan ruji bagi rakyat Malaysia. Seperti semua sedia maklum, negeri Kedah merupakan kawasan pengeluaran utama padi negara dengan mencatatkan jumlah tertinggi kawasan penanaman padi yang melebihi 119,000 hektar ataupun 32,02%. Ia bersamaan dengan 1/3 daripada keseluruhan kawasan tanaman padi negara. Diikuti dengan negeri Terengganu dengan keluasan 61,000 hektar dan negeri Kelantan sebanyak 53,000 hektar yang meliputi kawasan jelapang padi dan luar jelapang padi. Apa yang lebih penting untuk kita perhatikan di sini adalah daripada semakan data iPlan, berlaku pengurangan keluasan kawasan tanaman padi seluas hampir 40,000 hektar ataupun 9.73% dari tahun 2017 sehingga tahun 2020 ataupun dari sejumlah 411,000 hektar kepada hanya 371,000 hektar. Dalam tempoh yang sama, laporan Buletin Tahunan Bank Negara Malaysia Suku Ketiga 2019 melaporkan tahap SSL bagi beras negara ialah 70% pada tahun 2016. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan pula melaporkan tahap SSL beras negara bagi tahun 2019 ialah 63%. Ini jelas menunjukkan bahawa salah satu faktor penurunan tahap SSL beras negara ini adalah amat berkaitan dengan kehilangan guna tanah kawasan jelapang padi ataupun kawasan luar jelapang padi ataupun kawasan tanaman padi tersebut. Setakat ini kita bernasib baik kerana masih terdapat 10 kawasan tanaman padi yang telah dikatakan sebagai kawasan jelapang padi di Semenanjung Malaysia. Kawasan padi ini perlulah dilindungi melalui instrumen perundangan bagi memperkukuhkan kawasan jelapang padi termasuklah kawasan tanaman padi di luar jelapang padi supaya tahap SSL tidak terus menurun pada setiap tahun. Oleh yang demikian, bagi memastikan perkara ini tidak terus berlaku, perancangan guna tanah perlulah digabung atau diintegrasikan dengan pengurusan kawasan sumber makanan secara lebih tersusun dan terpelihara. Ini boleh dilakukan dengan mendapatkan kerjasama dan komitmen sepenuhnya dari semua pihak berkuasa negeri kerana kita pun sedia maklum bahawa tanah terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri masing-masing. Selain daripada beras, tahap SSL makanan lain yang merangkumi produk sayur-sayuran, buah-buahan, perikanan dan ternakan juga perlu dipertingkatkan. Antara langkah-langkah sesuai dilaksanakan adalah melalui pengukuhan Taman Kekal Pengeluaran Makanan atau TKPM yang melibatkan 68 TKPM di Malaysia, termasuklah kawasan ruminan dan aquakultur.
Penggunaan teknologi terkini juga perlu diberi tumpuan bagi meningkatkan pengeluaran sumber makanan negara. Namun demikian, sebahagian besar kawasan TKPM masih belum diwartakan oleh pihak-pihak berkuasa negeri dan ini memberi kesan kepada kestabilan sumber makanan yang mampan pada masa akan datang. Secara lebih menyeluruh, situasi penurunan guna tanah pertanian ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, penambahan jumlah penduduk bandar di Malaysia. Peningkatan kawasan tepu bina di Semenanjung Malaysia berkait rapat dengan penambahan jumlah penduduk di Malaysia. Berdasarkan statistik Jabatan Perangkaan Malaysia, peratusan penduduk bandar telah meningkat daripada 71% pada tahun 2010 kepada 76.6% pada tahun 2020. Ini bermakna bagi setiap 10 orang penduduk di Malaysia, 8 orang tinggal di bandar. Proses migrasi penduduk luar bandar ke bandar telah juga menyumbang kepada kadar perbandaran di Malaysia dan berlakunya penawaran tanah bagi pembangunan kawasan perumahan, penyediaan pekerjaan, perkhidmatan, kemudahan masyarakat serta infrastruktur dan utiliti seperti jalan, elektrik, air dan juga jaringan telekomunikasi. Kedua, tekanan pembangunan kepada guna tanah pertanian di pinggir bandar. Guna tanah pertanian di pinggir bandar menghadapi tekanan pembangunan yang sangat kuat sehingga sering menyebabkan berlakunya proses penukaran guna tanah pertanian kepada guna tanah tepu bina. Sebagai contoh, penukaran guna tanah daripada pertanian kepada perumahan bagi memenuhi permintaan penduduk yang semakin meningkat. Seterusnya, perkembangan bandar di Semenanjung Malaysia juga merupakan faktor yang ketiga. Tanah-tanah di bawah kategori pertanian telah ditukar kepada guna tanah perumahan, perbandaran dan pembangunan infrastruktur bagi memenuhi permintaan pasaran. Contohnya, perubahan guna tanah negeri Kedah berdasarkan data satelit Landsat antara tahun 1995 sehingga tahun 2015. Perubahan guna tanah kawasan bukan pertanian telah bertambah dengan ketaranya di kawasan Sungai Petani, daerah Kuala Muda dan Alustar, daerah Kota Star. Fenomena ini berlaku berikutan tekanan pembangunan pesat di sekeliling tanah pertanian, terutamanya tanah pertanian terbiar dan tidak subur sekaligus memberi kesan segera kepada tanah pertanian setempat dan sudah pasti akan menjejaskan bekalan sumber makanan negara. Ini memerlukan satu kajian yang mendalam serta terperinci bagi kita menilai kecenderungan, minat dan persepsi masyarakat untuk membangunkan pertanian yang semakin terbiar dan tidak produktif. Yang berbahagia, datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan dan sidang hadirin yang dihormati sekalian. Dokumen rancangan pemajuan iaitu RS-RT merupakan satu dokumen statutori yang perlu menjalani proses perwataan sebelum boleh diguna pakai. Melalui dokumen rancangan pemajuan ini, pihak berkuasa negeri dan tempatan akan menjadikannya sebagai salah satu alat ataupun instrumen bagi tujuan kawalan pembangunan, penguatkuasaan dan kawaselia perancangan di negeri-negeri di Semenanjung Malaysia. Selain itu, kita perlu melihat mekanisme pembangunan pertanian sumber makanan di kawasan luar bandar, pinggir bandar dan dalam bandar dengan lebih praktikal dan berdaya maju. Dalam konteks pengekalan kawasan sumber makanan negara, terutama untuk menjamin sekuriti makanan, mengurangkan kebergantungan nilai import bahan makanan dan meningkatkan tahap SSL, beberapa langkah utama dicadangkan. Pertama, memperkukuhkan pemakaian rancangan pemajuan yang diwartakan sebagai alat pengkawalan pembangunan dan melaksanakan kebenaran merancang bagi aktiviti
aktiviti pembangunan pertanian sumber makanan. Dengan itu, keluasan kawasan pertanian sumber makanan dapat dipelihara dan dikekalkan mengikut kawasan yang telah diwartakan. Yang kedua, melaksanakan proses pemantauan secara berterusan, sama ada secara fizikal maupun melalui sistem maklumat geografi terhadap kawasan pertanian sumber makanan bagi menghasilkan pelan tindakan dan strategi pengekalan, pemuliharaan dan peningkatan kawasan pengeluaran sumber makanan negara. Seterusnya, ketiga, menyediakan perancangan yang lebih berkesan dalam membangunkan pertanian makanan sama ada di luar bandar atau bandar melalui kemudahan infrastruktur dan utiliti serta kemudahan sokongan teknologi pertanian terkini seperti penggunaan Internet of Things, teknologi pertanian pintar ataupun agriculture atau agrotech, smart farming dan proses digitalisasi pertanian. Ini dapat mengukuhkan bidang penyelidikan dan pembangunan pertanian makanan yang diterajui oleh MARDI. Saya juga suka untuk mencadangkan di sini supaya MARDI memulakan penyelidikan bagi kaedah vertical farming. Saya rasa mereka telah memulakan juga dan mendalami atau melihat lebih mendalam lagi bagi tanaman dan ternakan, gabungan kedua-duanya sekali. Ini akan dapat mengurangkan pergantungan pertanian di atas tanah yang semakin terhad. Dan yang ketiga, yang terakhir sekali, memperkukuhkan kerjasama strategik antara semua pihak yang berkepentingan yang terlibat di dalam aktiviti pertanian sumber makanan negara. Agenda sekuriti makanan negara pada masa hadapan perlulah lebih terjamin dan mampan. Ia selaras dengan matlamat pembangunan mampan atau Sustainable Development Goals, terutamanya matlamat kedua yang berkaitan dengan kebuluran sifar dan matlamat ke-12 berkaitan dengan penggunaan dan pengeluaran bertanggungjawab. Negara perlu memastikan kawasan pertanian sumber makanan seperti kawasan jelapang padi, sayur-sayuran, buah-buahan, penternakan dan perikanan tidak ditukar guna kepada tujuan selain daripada pengeluaran makanan. Penggunaan tanah-tanah bandar yang terbiar juga perlu diterokai untuk meningkatkan potensinya sebagai salah satu sumber urban farming seperti tanah rizab sungai atau rizab jalan dan kawasan lapang atau kawasan rentis tenaga nasional berhad. Perkara ini juga selaras dengan dasar kebun komuniti bandar yang dilancarkan oleh Menteri Perumahan Kerajaan Tempatan minggu lalu. Dasar ini juga berhasrat memperkasakan komuniti bandar dengan membangunkan kebun secara tersusun, sistematik dan mampan di kawasan bandar. Selanjutnya, dapat memperkukuhkan peranan pihak berkuasa negeri dan pihak berkuasa tempatan dalam meneroka kawasan pertanian tanaman makanan di kawasan bandar. Lalu, mengoptimumkan penggunaan kawasan walaupun kecil tapi mampu menghasilkan produktiviti yang tinggi. Ini secara langsung akan menyumbang kepada peningkatan pengeluaran makanan seterusnya tahap SSL makanan negara. Sebagai tambahan, kedua-dua pihak berkuasa negeri dan tempatan juga disarankan menggunakan garis panduan perancangan yang telah dihasilkan oleh Pelan Malaysia seperti garis panduan perancangan taman atas bumbung, garis panduan perancangan kejiranan hijau dan garis panduan perancangan pembangunan di kawasan bukit dan tanah tinggi yang dapat memberi peluang dan ruang bagi menggalakkan pertanian sumber makanan semasa mempertimbangkan permohonan kebenaran merancang bagi sesuatu pembangunan di kawasan bandar. Walaupun berlaku pengurangan tanah, sektor pertanian sumber makanan tetap diperlukan sepanjang masa tanpa mengira turun naik harga atau kejutan pasaran. Situasi ini jika disusun dan dirancang dengan baik mampu membuka pelbagai peluang seperti peluang pekerjaan, pendapatan dan sekuriti makanan penduduk. Bagi memastikan penggunaan tanah secara optimum dan efisien, kesediaan tanah untuk sekuriti makanan negara adalah penting
bagi menampung keperluan penduduk masa hadapan. Kawasan yang tersedia untuk pembangunan perlu dibangunkan secara terancang dan berdasarkan kepada keperluan dan seiring dengan keperluan penduduk. Walau bagaimanapun, saya juga ingin menekankan bahawa pada zaman ini, tanah bukan lagi menjadi faktor penentu bagi sebarang pembangunan ekonomi. Kita perlu berubah kepada knowledge-based economy. Dalam sektor pengeluaran makanan ini, tumpuan juga perlu ditingkat kepada perkembangan bioteknologi atau penyelidikan yang berkaitan dengan bioteknologi bagi mempertingkatkan produktiviti. Sebagai peneraju kepada perancangan bandar dan desa, Pelan Malaysia akan sentiasa komited dan memastikan pembangunan yang seimbang terhadap agihan guna tanah antara pembangunan ekonomi dan keperluan menjamin sekuriti makanan negara. Dengan ini, saya ingin menyeru semua pihak bersama-sama berkolaboratif bagi mencapai hasrat tersebut. Kolaboratif ini boleh dihasilkan melalui penyertaan yang aktif semua pihak dalam menjayakan kajian yang akan dan sedang dijalankan oleh Pelan Malaysia, iaitu kajian perancangan guna tanah kawasan sumber makanan negara ini. Akhir kata, saya sudahi ucapan ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian di atas perhatian para hadirin sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Ya. Spesialis Dr. Syamsani binti Syamsuddin, Ketua Pengarah Pelan Malaysia dan bersama sebentar. Antara perkara-perkara utama yang ialah pada masa tanah pertanian di bukan negara dan isu-isu berkaitan seperti hak SSL atau keadaan diri negara dan juga ancaman berjaya dan saingan sumber tanah. Sebelum kita beranjak ke sesi seterusnya, dimohon semua peserta untuk on kamera untuk kita buat sesi gambar bersama. Mohon on kamera. Bersedia? Nak tangkap sama 5 satu. Apa semua sihat pagi ini? Sampaikan pada pagi ini. Saya mohon kepada semua boleh rujuk pada room dan PowerPoint ada kita linkkan www.menti.com. Okey. Di situ kita kalau kita di link itu akan keluar soalan pertama, adakah anda sudah menerima suntikan vaksin COVID-19? Okey, 45 orang menjawab. Saya bagi lebih kurang 20 saat dari sekarang lah. Baik, itu nampaknya
Oh, masih ada yang belum terima vaksin lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Okey, daripada 230 orang peserta, 65% telah mendapatkan suntikan kedua atau telah lengkap vaksin COVID-19. 29% masih lagi satu dos dan 5% belum terima vaksin. Maksudnya ada lagi yang belum menerima vaksin. Tak apa. On the way tu. Baik. Yang berbahagia, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Doktor-Doktor, Tuan-Tuan dan Puan-Puan hadirin yang saya hormati. Kita sambung program webinar ini dengan acara seterusnya. Sebelum itu, Pihak Urustia mohon untuk mengingatkan aturan pembentangan kepada semua pembentang. Pertama, masa pembentangan adalah selama 20 minit. Yang kedua, 10 minit akan diperuntukkan untuk sesi soal jawab. Yang ketiga, kami atau saya bagi pihak Urustia akan memberi alert kepada pembentang pada minit ke-15 dan pada minit ke-20 dimohon para pembentang untuk merumuskan pembentangan mereka. Baik, tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan pembentang pertama. Sedikit latar belakang beliau. Beliau telah berkhidmat bersama kerajaan selama 23 tahun dan mula berkhidmat di Kementerian Pertanian dan Industri Makanan atau MAFI pada tahun 2020. Dengan itu, izinkan saya menjemput Yang Berusaha Encik Nur Syabani Nordin, Timbalan Setiausaha, Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan atau MAFI untuk meneruskan pembentangan tajuk Hala Tuju Sektor Agro Makanan Negara. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Pensi Moderator. Yang bahagia, Tuan Planner, Bio Specialist Dr. Syamsini binti Syamsuddin, Ketua Pengarah Jabatan Penghimpunan Pandai dan Desa atau Plan Malaysia. Yang bahagia, Prof. Madya Dr. Nur Azura Adam, Dekan Fakulti Pertanian Institut Malaysia atau UPM. Yang bahagia, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan dan Puan-Puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta salam sejahtera ucapkan kepada semua. Terlebih dulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Plan Malaysia yang telah dan juga pihak UPM yang telah menjemput pihak Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI untuk hadir bagi membentangkan kertas dalam sesi webinar ini yang merupakan perancangan tenaga ke arah sekuriti makanan negara. Saya kira tajuk webinar ini amat sesuai berdasarkan keadaan semasa negara yang masih dilanda pandemik COVID-19 dan isu sekuriti makanan yang menjadi topik yang dibincangkan dalam masyarakat ini. Seterusnya kertas yang akan saya bentangkan pada pagi ini adalah berkaitan dengan hala tuju sektor agromakanan negara. Next slide. Okey. Seterusnya dengan pembentangan saya pada pagi ini adalah dengan isu dan cabaran semasa yang pertama. Keduanya adalah segi prestasi sektor agromakanan dan ketiganya adalah kronologi dasar pertanian negara dan keempatnya hala tuju sektor agromakanan. Next slide. Okey, makluman antara isu dan cabaran sektor agromakanan di peringkat global adalah seperti berikut. Yang pertamanya adalah kadar pertumbuhan penduduk yang meningkat. Berdasarkan anjuran daripada Food and Agriculture Organization (FAO), jumlah populasi dunia dijangka akan meningkat kepada 86 bilion orang dan memerlukan 60% tambahan pengeluaran makanan di peringkat global. Populasi dunia dalam lingkungan umur 65 tahun ke atas dijangka akan meningkat kepada
menjelang tahun 2030. Dalam konteks negara pula, jumlah penduduk diunjurkan akan meningkat kepada 38 juta orang dengan populasi berumur lebih 65 tahun sebanyak 11%. Senario ini memberikan tekanan kepada negara untuk menghasilkan lebih banyak makanan yang ada. Berdasarkan saiz tanah yang terhad, produktiviti pertanian negara perlu ditingkatkan sebanyak 1% setiap tahun bagi menampung keperluan pertambahan ini. Selain itu, keperluan sumber tenaga juga dijangka meningkat sebanyak 50%, manakala pertambahan 14% bekalan air diperlukan untuk kemudahan saliran dan airan. Dan keduanya adalah dari segi perubahan iklim. Pemanasan global menyebabkan kenaikan parafan laut, pengurangan saiz tanah, menjejaskan kestabilan suhu serta menukar komposisi kepekatan hujan. Di peringkat global, suhu dunia dijangka meningkat 1.5 darjah Celsius sehingga 3 darjah Celsius menjelang tahun 2030. Berdasarkan data oleh Institut Pendidikan Air Kebangsaan atau NAHRIM, suhu negara dijangka meningkat antara 0.6 hingga 1 darjah Celsius dalam tempoh 10 tahun akan datang. Perkara ini menyebabkan peningkatan kekerapan serta skala bencana alam yang mengakibatkan pengurangan hasil pertanian dan menjejaskan ekosistem yang menjadi sumber biodiversiti negara. Antara penyumbang pemanasan global ialah gas metana daripada industri ternak lembu yang memberi kesan kepada peningkatan pelepasan GHG. Justru itu adalah penting bagi memastikan pertumbuhan sektor agromakanan seimbang dengan pemeliharaan alam sekitar. Next slide. Okey, seterusnya adalah isu daya saing sektor agromakanan. Bagi meningkatkan daya saing sektor agromakanan, cabaran utama ialah hasil pengeluaran industri dan tahap pendapatan petani yang masih rendah. Cabaran-cabaran lain seperti akses pasaran luar negara untuk ekspor komoditi bernilai tinggi, masalah penyakit dan perosak yang menjadi punca kepada kehilangan hampir 20% hasil tanaman. Amalan pertanian yang kurang mampan dan cabaran umur petani yang meningkat, aging farmers, tanpa pelapis generasi belia yang mana pelibatan mereka masih rendah. Okey, next slide. Okey, seterusnya ditinjau daripada segi prestasi sektor agromakanan. Dalam tempoh 10 tahun yang lepas, sektor ini merupakan sektor yang kekal mencatat pertumbuhan positif walaupun negara menghadapi krisis pandemik COVID-19. Pada tahun 2020, sektor agromakanan merekodkan nilai tambah sebanyak 51.3 bilion dengan kadar pertumbuhan sebanyak 2.3% pada ketika KDNK negara menunjuk sebanyak 5.6%. Sektor agromakanan juga merupakan sektor ekonomi tunggal, iaitu satu-satunya sektor yang mencatat pertumbuhan positif pada tahun lepas. Selain itu, sumbangan nilai ditambah agromakanan kepada KDNK negara juga meningkat daripada 3.2% pada tahun 2010 kepada 3.8% pada tahun 2020. Sebahagian besar nilai ditambah agromakanan adalah sumbangan daripada subsektor tanaman, iaitu sebanyak 47%. Next slide. Okay, daripada segi prestasi perdagangan sektor agromakanan, kedua-dua nilai ekspor dan import mencatat pertumbuhan lebih kurang 2 kali ganda pada tahun 2020 berbanding tahun 2010. Walau bagaimanapun, nilai import makanan tetap lebih tinggi daripada nilai ekspor, menjadikan jurang imbangan dagangan ataupun BOT semakin melebar. Pada tahun 2020, imbangan dagangan balance of trade mencatatkan RM negatif 21.8 bilion. Antara komoditi utama, komoditi makanan yang menyebabkan berlakunya dispute BOT ialah seperti produk pertanian, seperti bijiri dan sediaan bijiri, sayuran, daging dan sediaan daging, serta hasil jenis. Next slide. Seterusnya dari segi prestasi pengeluaran. Gula, komoditi makanan utama seperti didapati tidak mengalami perubahan yang ketara. Secara keseluruhannya, hanya sayur, daging ayam, daging itik,
dan telur ayam, telur itik yang mencatat peningkatan pengeluaran berbanding komoditi yang lain. Next slide. Prestasi tahap setara diri, self-sufficiency level ataupun SSL juga tidak merangsangkan tempoh 10 tahun yang lepas. Pencapaian ini adalah selari dengan prestasi pengeluaran dengan hanya telur ayam, telur itik yang mencatat peningkatan SSL. Antara sebab penurunan SSL adalah peningkatan impak makanan untuk memenuhi keperluan pengguna dan industri tempatan yang kian meningkat sejajar dengan pertambahan penduduk dan juga perubahan rakyat Malaysia. Next slide. Okey, sekiranya kita mengimbas kembali sejarah dasar pertanian negara, ianya telah melalui beberapa fasa transformasi selari dengan kepentingan nasional pada masa tersebut. Sektor pertanian telah diberikan tumpuan sejak zaman pra-kemerdekaan daripada tahun 1948 hingga 1950, diikuti dengan Pelan Ekonomi Malaysia 1950 sehingga 1983. Seterusnya, dasar pertanian negara pertama yang bermula pada tahun 1984 memberi tumpuan kepada kemiskinan luar bandar dan jurang pendapatan antara petani komersial dan tradisional. Manakala dasar pertanian negara kedua yang 1992 hingga 2010 menumpukan kepada produktiviti, daya saing, penyelidikan dan pembangunan, pembangunan sumber manusia dan penglibatan sektor swasta. Dasar pertanian negara yang ketiga daripada tahun 1998 hingga 2010 pula memberi penekanan kepada usaha untuk menangani impak pasca krisis kewangan Asia 1997 hingga 1998 ke arah meningkatkan bekalan makanan, produktiviti monetasi sektoral dan pembangunan mampan. Melangkah ke hadapan, dasar agro makanan negara dan 2010, 2011 hingga 2020 telah diglobal untuk menyokong pengembangan komoditi agro makanan yang memberikan perhatian terhadap sekuriti makanan. Fokus lain termasuk menambah baik proses tambah nilai dan nilai pendapatan ekspor pertanian yang lebih tinggi. Dengan berakhirnya tempoh dan 2011 hingga 2020 dan bagi meneruskan sinergi tersebut, maka timbul keperluan penggubalan satu dasar agro makanan baru, iaitu dasar agro makanan negara 2021 hingga 2030 dan 2.0. Seterusnya, next slide. Slide seterusnya adalah berkaitan hala 7 sektor agro makanan negara, mengambil isu dan cabaran semasa serta pencapaian sektor agro makanan. Dasar agro makanan negara 2021 hingga 2030 kini berada di peringkat akhir penggubalan dengan memberi tumpuan untuk meningkatkan daya saing sektor tersebut, termasuk sumbangannya kepada ekonomi negara dan tahap pendapatan nelayan, petani dan peternak sebagai pengeluar makanan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, proses penggubalan dan telah bermula sejak tahun 2019. Sepanjang proses tersebut, selama 2 tahun, sesi itu telah diadakan dengan pelbagai pihak, dengan pelbagai kementerian, dengan pihak koridor wilayah, para akademik, pemain industri, persatuan, NGO, serta golongan sasar seperti petani, peternak dan nelayan. Dan 2.0 telah diglobal berlandaskan kenyataan dasar iaitu agro makanan sebagai satu industri yang mampan, berdaya tahan dan berteknologi tinggi yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mengutamakan sekuriti dan nutrisi makanan. Okey, next slide. Untuk makluman, 3 prinsip utama yang digunakan dalam DAN 2.0 adalah seperti berikut. Yang pertamanya adalah ekonomi bagi membangun industri agro makanan yang lebih kompetitif. Yang keduanya adalah dari segi sosial untuk memberi fokus kepada kesejahteraan pengeluar makanan dan keterangkuman penyertaan yang lebih besar kepada golongan wanita, belia, komuniti orang asli dan mereka tinggal di kawasan pedalaman. Dan ketiganya adalah alam sekitar. Ianya menyebabkan anjakan paradigma ke arah satu sistem makanan yang mampan, yang bersesuaian dengan perubahan iklim.
Secara ringkasnya, 2.0 menekankan pemodenan dan pertanian pintar, memperkukuhkan akses pasaran bagi hasil keluaran permintaan tinggi dan berorientasikan ekspor, membina model insan yang memenuhi keperluan industri, kemapanan sistem makanan dan mewujudkan ekosistem perniagaan yang kondusif serta memperkukuh rangka tadbir urus sektor agromakanan. Pengumpulan dasar ini adalah melalui input-input pemegang taruh daripada beberapa siri bengkel telah diadakan dan data sekunder daripada amalan terbaik strategi pertanian di negara-negara maju seperti Belanda dan Australia. Strategi pertanian ini menekankan kebajikan petani, penggunaan teknologi, pembangunan dan penyelidikan serta penipuan terhadap kelestarian pertanian. Okey, next slide. Untuk makluman, penekanan khusus diberikan terhadap pemodenan dan pertanian pintar. Ini kerana penggunaan teknologi dapat menyumbang kepada peningkatan hasil pertanian, termasuk keboleh ramalan, utamanya dalam mengimbangi tahap permintaan produk pertanian yang sering berubah atau volatile. Selain itu, teknologi juga dapat meningkatkan keupayaan pemantauan dan kawangan lebih baik terhadap masalah rosak dan penyakit. Namun, penerimagunaan teknologi dalam sektor pertanian negara masih berada di tahap yang agak rendah. Dalam hal ini, antara strategi utama yang merupakan game changer bagi meningkatkan penerimagunaan teknologi adalah dengan memberi fokus kepada insentif bagi aktiviti penyelidikan, pembangunan, pengkomersialan dan inovasi ataupun R&D-CI dalam memodernkan industri agromakanan dan inovasi agrotek. Selain itu, pemberian bantuan kepada pengeluar makanan yang terdiri daripada nelayan, penternak dan petani untuk meningkatkan penggunaan teknologi dan automasi yang bercirikan teknologi pertanian pintar seperti pertanian tepat, big data, artificial intelligence, drone bagi aktiviti pemetaan taburan benih, semburan racun dan baja serta penggunaan robotik. Di samping itu juga, kerajaan juga berusaha menarik penyertaan belia dalam penggunaan teknologi serta bagi tumpuan segi peningkatan kecekapan dan penyediaan pegawai pengembangan yang kompeten dari segi pertanian, perikanan serta ternakan agar mampu melaksanakan pemilihan teknologi kepada pengeluar makanan. Kerajaan juga memberi sokongan dalam menyediakan persekitaran yang kondusif untuk penggunaan teknologi melalui sokongan bantuan kewangan serta pendigitalan produk termasuk platform akses pasaran secara e-commerce. Okey, next slide. Seterusnya adalah penanganan strategi industri. Selain itu, terdapat 4 sub-industri utama di bawah sektor agromakanan yang menjadi tumpuan dan merupakan kunci kepada sekuriti makanan negara, iaitu padi dan beras, keduanya adalah ternakan, ketiganya perikanan dan aquacultur, keempatnya adalah buah dan sayur. Syabani? Ya, saya. Okey, 5 minit lagi ya. Matlamat utama strategi ini adalah untuk meningkatkan tahap sara diri setiap komoditi serta tahap pendapatan petani, peternak dan nelayan di samping memelihara kemampanan sektor ini. Bagi sub-industri padi dan beras, matlamat utama adalah untuk meningkatkan SSL ke tahap 80% dan meningkatkan maintain semasa pendapatan petani dari RM1,400 kepada 3,500 bagi petani kawasan Jelapang dan 2,500 untuk petani di kawasan luar Jelapang. Penekanan yang diberi bagi strategi subsektor padi dan beras ialah peningkatan produktiviti melalui pengurusan suku yang cukup dan model baru kawasan Jelapang padi. Selain itu, strategi di bawah teras ini juga turut mengambil langkah dalam menyusun semula bantuan, insentif ataupun subsidi melalui pengenalan sistem voucher yang dijangka dapat memperkasa petani dalam membuat keputusan
berhubung pilihan input dan penentuan output. Bagi sub-industri tanaman, iaitu buah-buahan dan sayur-sayuran, fokus utama adalah dalam meningkatkan SSL, terutamanya sayur-sayuran dan pertambahan pendapatan kebun dari median RM2,000 ke RM4,000 sebulan. Strategi-strategi yang telah digariskan ini meliputi teknologi penyuntingan genom, genetic modification dan bioteknologi, meningkatkan pengeluaran komoditi bernilai tinggi serta amalan yang baik melalui pensijilan MyGap. Bagi sub-industri ternakan pula, matlamat utama adalah peningkatan SSL bagi lembu kepada 50% daripada 22.3% ke ini dan susu segar kepada 1% bagi mengurangkan kebergantungan import serta meningkatkan keselamatan makanan melalui kawalan penyakit dan amalan penternakan yang baik. Manakala bagi sub-industri perikanan dan aquaculture, matlamat utama adalah untuk mengatasi masalah kekurangan sumber perikanan dan meningkatkan tahap pendapatan nelayan dari median RM2,000 kepada RM2,724 hingga RM5,500. Antara strategi utama adalah mengimbangi nisbah pendaratan ikan merin dan aquaculture dengan nisbah 60-40 selain usaha dalam meningkatkan keupayaan pemantauan, kawalan dan pengawasan MCS di sekitar kawasan merin. Okey, next slide. Sektor agromakanan dijangka berkembang berikutan jangkaan peningkatan produktiviti melalui penggunaan teknologi dan mekanisasi dalam aktiviti pertanian. Sumbangan sektor agromakanan pada KDNK dijangka meningkat daripada 3.5% pada tahun 2019 kepada 4.3% pada tahun 2030. Nilai ditambah industri agromakanan berasasar untuk meningkat pada kadar 5% menjelang tahun 2030. Dengan kapasiti pengeluaran yang meningkat, imbangan dagangan makanan juga dijangka mencatat pertumbuhan yang positif pada kadar 2.9% menjelang 2030. Manakala SSL bagi makanan bagi negara iaitu beras dijangka meningkat daripada 63% kepada 80%. Sumber protein utama iaitu daging ayam dan ikan akan terus dipertingkatkan kemampanannya masing-masing ke tahap 110% dan 98%. Bagi sumber nutrisi pula, SSL sayuran diunjung meningkat sebanyak 35% dan buah-buahan sebanyak 5%, iaitu masing-masing ke tahap 79% dan 83% pada tahun 2030. Pertambahan SSL sumber makanan bagi protein dan nutrisi ini seterusnya menyumbang kepada tahap kriteria makanan negara yang lebih cukup serta menjamin keperluan domestik negara. Okey, next slide. Untuk makluman yang bagi datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan 2.0 dasar agromakanan negara yang sedang diubal adalah sejajar dengan visi dan dasar nasional supaya sektor agromakanan dapat menyumbang kepada pembangunan sosial ekonomi negara panjang tempoh pelaksanaannya. Dasar-dasar nasional yang terlibat adalah seperti Wawasan Kemakmuran Bersama 2030, Rancangan Malaysia 12 dan KE 12, Rangka Tindakan Ekonomi Digital Malaysia dan Dasar Revolusi Perindustrian keempat OIR yang telah diekstrak dan dijadikan panduan pemetaan dan rujukan semasa mengglobal dan ini. So, dengan ini saya mengakhiri kalimat saya mengenai salah tujuh sektor agromakanan negara. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, Majlis merakamkan perkataan kepada Nur Syabani atas pembintangan itu tadi. So far dari chat room kita dan juga daripada ada soalan. Jadi
ini pada pagi ini menyertai online survey. Di chat room ada ditampilkan online link boleh klik di online survey. Dan dengan soalan pertama, apakah buah-buahan yang anda gemari dalam tempoh 30 saat dari sekarang untuk menjawab soalan ini? Nampaknya gemari oleh rakyat Malaysia. Bersaing sekarang ada Tikai, lagi. Ramai yang menjawab di chat room lah. Tak apa tuan, dia akan dipaparkan dekat slide ni, keputusan dia. Maka habis dari segi soalan ini, durian adalah makanan yang paling digemari, diikuti manggis, mangga, dan rambutan ada di situ, nanas, dan lain-lain. Baik, kita teruskan dengan soalan yang kedua, boleh? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, pada pendapat anda, apakah usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk meningkatkan produktiviti padi negara? Dalam tempoh 30 saat dari sekarang untuk menjawab. Dimulakan. Kita ada 4 jawapan di situ. 10 saat lagi. Tamat untuk menjawab. Okey, di situ usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk meningkatkan produktiviti padi negara. Yang pertama, yang paling tinggi adalah pengamalan teknologi pertanian tepat. Yang kedua adalah penyediaan infrastruktur dan saliran yang mencukupi bagi jelapang dan kawasan luar jelapang. Yang ketiga, 20% adalah penggunaan varieti padi yang baik dan berkualiti tinggi. Dan yang terakhir adalah memperkasa syarikat swasta dan agensi yang terlibat dalam perusahaan padi dan beras negara. Baik, seterusnya. Soalan seterusnya. Okey, kita mohon semua peserta untuk menjawab soalan. Jelapang padi negara merupakan kawasan utama dalam pengeluaran padi negara. 30 saat dari sekarang. Ciri-ciri utama kawasan jelapang padi ya. Ada 4 soalan objektif tu. Ada 4 jawapan. Untuk maklum balas daripada semua peserta. Sekarang sudah 72 yang menjawab soalan. 10 saat lagi. Okey, masa telah tamat. Okey, daripada sekarang ni 230 peserta telah menjawab dengan iaitu mempunyai pengurusan yang lebih tersusun. Adalah terdapat aktiviti yang lebih baik. Soalan yang keempat, pada pendapat anda, adakah kawasan jelapang padi perlu diwartakan dan tidak dibenarkan penurunan guna tanah? 3 jawapan di situ boleh dimulakan dari sekarang. Kita menjagakan semua menjawab untuk perlu diwartakan ya.
saat ada lapang padi perlu diwartakan atau tidak. Baik, masa telah tamat. Jadi daripada 270 orang bersetuju bahawa 77% perlu kawasan di lapang padi perlu diwartakan dan tidak dibenarkan penukaran penggunaan tanah. Soalan yang terakhir sebelum kita teruskan dengan sesi yang seterusnya ialah, pada pendapat anda, adakah penanaman sayuran tanah tinggi untuk tujuan ekspor perlu dikurangkan bagi mengurangkan risiko bencana alam dan pencemaran? Boleh jawab ya, setuju atau tidak dalam masa 30 saat. Volume nampaknya setuju lebih tinggi, sudah mencapai 75% daripada 160 serta baik, 5 saat. 2, 1. Okey, masa telah tamat. Daripada 280 orang, 72% bersetuju bahawa penanaman sayur tanah tinggi untuk tujuan ekspor perlu dikurangkan bagi mengurangkan risiko bencana dan pencemaran. Terima kasih kepada semua peserta. Baik, kita teruskan dengan sesi kita seterusnya. Dengan masa, saya ingin memberi laluan kepada pembentang kedua kita. Beliau merupakan profesor di Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia. Pada masa yang sama merupakan Presiden Institut Pertanian Malaysia dari tahun 2015 hingga kini. Untuk itu, saya persilakan Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Abdul Syukur Juraimi, Profesor Jabatan Sains Tanaman, Fakulti Pertanian UPM dengan pembentangan bertajuk Pengeluaran Tanaman Makanan Negara. Cukupkah tanah kita? Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Pada masa yang sama, kita mengalu-alukan soalan-soalan daripada peserta melalui chat room. Boleh menanyakan soalan melalui chat room dan juga FB Live di FB Fakulti Pertanian dan juga ada juga FB Plan Malaysia. Semua dijemput untuk menanyakan soalan di chat room dan juga di FB Fakulti Pertanian dan juga di FB Plan Malaysia, agar kita boleh bersama-sama dengan pembentang boleh berkongsi jawapan dan juga pendapat mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bahagia tahun planner Geospecialist Dr. Samsaini binti Samsudin, Ketua Pengarah Plan Malaysia. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Nur Azura Adam, Dekan Fakulti Pertanian UPM. Yang berbahagia Datuk Town Planner Muhammad Faizal bin Hamzah, Timbalan Ketua Pengarah Perancangan Plan Malaysia. Yang berbahagia Profesor Datuk Mak Nasir Samsudin, Profesor Ekonomi Pertanian, Fakulti Pertanian, yang juga merupakan merangkap pengurusi Jawatankuasa Indo program webinar ini. Yang berusaha Town Planner Jasmiah binti Ismail, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Plan Malaysia. Yang berusaha Town Planner Rozita binti Hamid, Pengarah Bahagian Perancangan Wilayah Plan Malaysia. Pembentang tak kerja, dan yang bahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan, Puan-Puan hadirin yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur yang telah sudi menjemput saya untuk berbincang berkaitan dengan tajuk yang telah diberikan, iaitu pengeluaran tanaman makanan negara, cukupkah tanah kita? Bersama-sama saya Dr. Khairil Mahmud, Pensyarah Pertanian, dan juga Encik Muhammad Safi Mahmud pada Jabatan Pertanian Malaysia yang merupakan co-presenter pada pagi ini. Okay,
Pembincangan saya akan merangkumi sedikit pengenalan, diikuti dengan isu dan cabaran guna tanah tanaman makanan, dan status semasa guna tanah tanaman makanan berdasarkan finding peringkat awal kajian yang dilakukan, dan diikuti dengan status semasa tanah terbiar dan berpotensi tanaman makanan, dan diikuti dengan potensi dan strategi meningkatkan pengeluaran tanaman makanan dan sedikit rumusan dan way forward. Sektor pertanian di Malaysia menyumbang sekitar 7% keluaran dalam negara kasar negara, yang mana 12% populasi negara kita terlibat dalam sektor pertanian ini. Dan sekitar 24% ataupun lebih daripada 7 juta hektar keluasan tanah adalah diperuntukkan untuk bidang pertanian, termasuklah tanaman makanan dan juga tanaman industri, dan sebahagian besarnya adalah diperuntukkan untuk tanaman industri atau peladangan seperti kelapa sawit, getah dan juga pokok, sementara untuk tanaman makanan sekitar kurang daripada 1 juta. Seperti yang kita sedia maklum, sektor pertanian di Malaysia merangkumi tanaman industri, tanaman makanan, ternakan, perikanan dan juga lain-lain. Dan untuk pertanian tanaman terbagi kepada dua, iaitu tanaman industri, yang mana tanaman ini sangat berdaya saing, di mana pendapatan ekspor melebihi 6 bilion setiap tahun, dan ianya kebanyakannya dipelopori ataupun diterajui oleh sektor swasta. Manakala untuk tanaman makanan, kita dari segi SSL ataupun tahap sendiri masih tidak mencukupi, dan imbangan dagangan import makanan kita mencecah lebih daripada 18 bilion setiap tahun, dan sektor ini dikatakan agak kurang berdaya saing dan kurang involvement daripada pihak swasta. So ini adalah tanaman makanan yang utama di negara kita, terdiri daripada padi, buah-buahan, sayuran dan juga lain-lain seperti herbal, tanaman kontan dan sebagainya. Dari segi sektor tanaman, tahap sara diri kita yang rendah seperti yang telah diberikan oleh pembentang-pembentang yang awal tadi, contohnya padi 69%, sayuran 46.6%, buah-buahan sekitar 38.4%. Dan kalau kita lihat yang saya dah bulat-bulatkan merah ni, padi 69%, ginger hanya lebih kurang 15% saja, dan cili 30.8%, round cabbage ataupun kobis bulat 36%, mango ataupun buah mangga 32%, coconut lebih kurang 58%, dan juga pisang lebih kurang 58%. Sementara yang lain-lain kita mempunyai tahap sara diri yang agak tinggi, hampir 1% ataupun lebih daripada itu. Jadi kalau kita lihat dari segi tahap sara diri, beberapa tanaman, 2, 4, 6, 7 tanaman saja yang kurang. Jadi kemungkinan kita boleh strategize untuk meningkatkan pencanaman sara diri yang rendah ini di masa-masa yang akan datang. Dan seperti yang telah diberitahu peringkat awal tadi, populasi Malaysia sekitar 32.75 juta orang pada tahun ini, dan akan meningkat kepada 41.5 juta orang pada tahun 2040. Jadi peningkatan 1/4 dalam masa 10 tahun. Bermakna sekiranya kita contohnya beras ataupun padi, pengeluaran kita sekarang ini sekitar 3 juta metrik tan setahun, bermakna dalam 10 tahun yang akan datang kita memerlukan 4 juta metrik tan setahun. Jadi perlu peningkatan dari segi pengeluaran padi tersebut. Okey, saya akan membincangkan sedikit secara ringkas tentang isu dan cabaran pengeluaran tanaman makanan, seperti dari segi guna tanah, dari segi masalah perubahan iklim, serangan, rosak penyakit, penggunaan teknologi yang masih agak mungkin belum mencukupi, kos import dan juga isu pemasaran. Dari segi penyusutan tanah, banyak kita lihat di data-data ABAR menunjukkan bahawa terdapat penyusutan
tanah untuk pertanian terutamanya sawah padi. Contohnya di luar Malaysia, Berita Harian dan sebagainya, di Madah 35,000 hektar telah pun digunakan untuk pembangunan dalam masa 10 tahun, bermakna dalam rate ataupun kadar sekitar 3,500 hektar setahun tanah digunakan untuk pembangunan dan akan menyebabkan pengurangan hasil sehingga 350,000 tan hasil padi. Dan ini adalah finding daripada Plan Malaysia sendiri. Data daripada Plan menunjukkan terdapat projection pembangunan kawasan-kawasan pertanian. Kawasan yang hijau ini adalah kawasan pertanian. Manakala kawasan yang merah ini adalah kawasan yang telah pun ditentukan untuk dibangunkan. So, dari segi jumlah keluasan ini adalah sekitar 70,690 yang akan dibangunkan, kawasan pertanian yang akan ditukar kepada pembangunan. So kita dapat lihat ini yang sedang berlaku buat masa ini. Isu dan masalah yang lain yang akan yang biasa kita alami ialah bencana alam seperti kemarau. Ini pun biasa kita dengar, dan kerugian hingga mencapai 100% kan disebabkan oleh kemarau ini. Itu juga dengan banjir dan ribut. Data daripada DOA tahun 2020 sebanyak 9,586 hektar tanah sawah musnah akibat banjir dan juga ribut, menyebabkan hasil tidak dapat diperoleh, kerugian kepada para petani dan juga mengurangkan pengeluaran hasil. Itu juga serangan rosa seperti bena perang, ulat perik batang. Banyak kita baca di apa, dan juga laporan-laporan daripada pihak DOA sendiri menyebabkan kekurangan hasil antara 5 hingga 50 hingga 100%. Masalah rumpai juga merupakan masalah utama, seperti rumpai padi angin, willy rice, dan rumpai-rumpai lain yang telah mengurangkan hasil antara 30 hingga 90%, dan juga serangan penyakit setiap musim. Saya memang dapat maklumat yang serangan penyakit ini sentiasa ada setiap musim. Hawa buli bakteria yang merupakan penyakit yang berasal daripada Jepun, yang baru-baru ini dalam 2-3 tahun saja. Kemudian penyakit hawa daun bakteria juga menyerang, boleh menyebabkan kemusnahan sehingga 100%. Infrastruktur yang kurang mencukupi, pendang ada, air tak ada. Jadi ini antara masalah-masalah yang kita hadapi. Tidak seperti kawasan Jelapang, ini contoh gambar di Aida Barat Laut, punya sistem saliran yang sangat baik. Ini adalah di Jelapang padi. Di pertanian tanah tinggi, isu-isu seperti tanah runtuh, hakisan tanah, penjualan haram sentiasa kita lihat di dada-dada abah, yang menyebabkan berlakunya masalah pengurangan hasil, menyebabkan cemaran bencana alam dan sebagainya, mempengaruhi pengeluaran sayuran kita. Dan akhir sekali masalah perubahan iklim. Kalau kita lihat peningkatan walaupun sedikit suhu warna merah ni menyebabkan penurunan hasil padi berwarna hijau. Jadi ini adalah jangkaan yang akan berlaku apabila berlaku kenaikan temperature. Dan selain daripada itu, Malaysia juga terkenal mempunyai tanah-tanah yang berasid, yang biasanya sebab itu yang menyebabkan hasil padi di Malaysia ini sukar untuk mendapat hasil yang tinggi, produktiviti yang tinggi. Biasanya asid, tanah berasid yang kurang daripada 4 pH tadi menyebabkan hasil sekitar 2 hingga 3 tan saja. Okey, dari segi status semasa guna tanaman makanan, kita lihat ini data daripada Plan Malaysia menunjukkan tanaman padi dari segi special kawasan tanaman padi di Malaysia ialah 373,783 hektar. Ini adalah kawasan yang sebenar, tak termasuk yang baru ditanam 2 kali setahun, itu ada peningkatan. Kemudian tanaman buah-buahan sekitar 153,000 hektar, sayur-sayuran 64,000 hektar, dan juga tanaman-tanaman lain sekitar 340
ribu hektar dengan keluasan hampir 1 juta hektar termasuk kawasan terbiar. Dan saya ingin membawa tuan-tuan dan tuan-tuan melihat trend keluasan tanaman padi di negara kita daripada tahun 2010 hingga 2020. Trendnya dia ada sedikit turun naik walaupun tadi kita lihat di mana ada pengurangan sehingga 35 ribu hektar dalam masa 10 tahun. Itu berlaku, tetapi pihak kerajaan juga ada meningkatkan ataupun membuka kawasan hutan baru, jalapan-jalapan padi seperti di Rompin, Batang Lupa dan sebagainya. So itu dapat mengimbangi sedikit, tetapi ianya masih lagi di tahap yang sama lebih kurang. Kalau kita lihat peningkatan penduduk semakin meningkat, tetapi keluasan tanaman padi kita masih lagi sama setiap tahun, dan ianya dapat menghasilkan 2.9 juta metrik tan yang memberikan 69% SSL sahaja. Dan kalau kita lihat dari segi purata hasil padi, yang berwarna hijau ni, lain berwarna hijau ni ialah padi di Jelapang. Kita tahu kawasan Jelapang ni kawasan yang infrastrukturnya sangat baik, mempunyai saliran dan yang saliran air yang cukup dan sebagainya, pengurusan yang baik. Kita boleh mencapai hingga 5.2 tan per hektar. Tapi average negara kita yang berwarna biru ni adalah 4.2 tan per hektar. Dan kalau kita lihat kawasan-kawasan seperti Sabah dan Sarawak mempunyai average ataupun purata hasil padi yang masih rendah, sekitar 2 ataupun 3 tan per hektar saja. Untuk buah-buahan pun saya lihat trend yang hampir sama, turun naik dari segi keluasan kawasan yang warna biru, tetapi memang ada penurunan. Kalau 2013 kita lihat 297,000 hektar, pada 2020 hanya 185,000 hektar. So berlaku penurunan walaupun ada sikit peningkatan berbanding 2019 tadi. Dan kalau kita lihat dari segi negeri, kita lihat Johor yang berwarna hijau ni antara negeri yang tinggi dari segi pengeluaran buah-buahan, tetapi kita lihat trend dia pun menurun. 2020 sangat rendah kesemuanya. Untuk sayur-sayuran, so trend pun hampir sama juga, turun naik 64,220 tan hektar pada 2020. Yang tertinggi ialah pada 2014 71,490 hektar, dan trendnya juga didapati menurun selepas itu. Ini merupakan taburan kawasan yang terbiar. Data daripada Plan menunjukkan terdapat kawasan terbiar, iaitu kawasan tanaman yang tidak diusahakan dengan pelbagai isu dan masalah menyebabkan ia tidak diusahakan, sekitar 103,000 hektar. Jadi kawasan inilah yang mungkin target utama kita untuk kita bangunkan semula untuk meningkatkan pengeluaran tanaman makanan kita. Dan dari segi potensi strategi untuk meningkatkan pengeluaran SSL atau tanaman makanan kita, ada beberapa perkara yang kita boleh lihat, seperti penambahan kawasan-kawasan tanaman tadi, kawasan tanaman masuk guna pakai atau menaik taraf tanah terbiar, peningkatan produktiviti melalui pelbagai cara, variety yang tinggi, pertanian menegak, pertanian bandar, teknologi air 4.0, dan pelbagai lagi yang boleh kita fikirkan. Saya ingin membawa tuan-tuan, tuan-tuan untuk melihat apakah situasi kita berbanding negara-negara ASEAN yang lain dalam pengeluaran padi. Saya ambil contoh satu tanaman saja supaya dah masa pun tak panjang. Kalau kita lihat Malaysia ni paling rendah sekali perluasan bertanam padi, hanya 0.69 juta sahaja. Maknanya bila 2 kali setahun kita dapat 0.69 juta tadi, 300,000 hektar atau 0.3 hektar kawasan sebenar, tapi bila 2 kali tanam setahun kita dapat double 0.69. Dan negara-negara lain kita lihat paling kurang pun Filipin 5.6 juta. Sebab tu mereka boleh capai sampai 93%. Thailand 9.2 juta, lebih pada 1%. Indonesia 10 juta, Vietnam 33 juta. Dan kita dari segi produktiviti tengah-tengah 4.2.
Hasil kita 2.91 tan metrik, juta tan metrik, dan SSS kita 69. Kalau nak lihat dari segi berapa banyak orang Malaysia makan nasi ni, kita purata 80 kg setahun. Paling rendah sebenarnya kalau ikutkan dengan yang lain. Filipina 116, Thailand 117, Indonesia ni 135, Vietnam lagi banyak, 218 kg. Dia orang ni memang makan nasi saja. Kita banyak makan roti canai lah, makan apa ni burger dan sebagainya lah. Jadi kalau kita lihat ramai orang biasanya tanya saya kenapa kita import padi, beras ni. Negara lain boleh ekspor. Inilah keadaannya. Keluasan tanaman padi kita sebenarnya memang rendah, 0.9 juta hektar sahaja. Jadi kalau kita, saya fikirkan kalau kita buat simulasi daripada 69% SSL, kalau kita nak naikkan kepada 80% dan 90%, kita memerlukan peningkatan keluasan 100 ribu hektar setiap satu ni. Maknanya kalau 80 naik 100 ribu hektar jadi 811, 90% naik pada 100 lagi jadi 913 ribu hektar. Ini kalau kita hanya memikirkan kepada faktor keluasan saja, bukan teknologi dan sebagainya. Jadi kalau kita boleh tingkatkan kita punya purata tadi, contohnya kepada 5.6, 5.5 dengan teknologi, dia akan mungkin dapat mengurangkan sedikit dari segi kawasan yang diperlukan. So that is the scenario keadaan pengeluaran padi di Malaysia dari segi dan jadi mungkin perlu penambahan keluasan tanah tadi dan juga memastikan supaya tidak ada penukaran tanah tanaman padi tadi kepada yang lain. Kemudian keadaan yang kedua, kita boleh menggunakan varieti tanaman yang berkualiti dan pengurusan tanaman yang sepadu yang lebih baik. Jadi contohnya penggunaan varieti yang berhasil tinggi, resisten pada penyakit, rosak, tahan banjir, tahan kemarau, dengan keadaan pengurusan yang cekap, bersepadu dan sebagainya, penggunaan mikro, organik, pemberian baja yang betul. Kita lihat ramai yang hanya menggunakan urea. Kita patut memperbagaikan menggunakan amonium sulfate dan sebagainya yang ada sulfur di situ. Penggunaan bahan-bahan lain seperti silika dan sebagainya boleh strengthen pokok padi kita dengan penggunaan natural enemies dan sebagainya yang kita lihat ada dilaksanakan. Kemudian penggunaan teknologi pertanian pintar, pilihan tanaman ini akan dibincangkan dengan lebih lanjut lagi oleh Cik petang ini, yang penggunaan ruang yang cekap boleh meningkatkan hasil 4-5 kali ganda pengeluaran. Ini model oleh DOA menggunakan kontainer untuk menghasilkan sayuran. Pertanian vertikal ini telah pun digunakan, terutamanya di TKPM mungkin boleh diperbanyakkan lagi untuk meningkatkan hasil sayuran, penghasil sayuran. Kemudian Industry Revolution 4.0, penggunaan drone, smart farming dan sebagainya akan dapat membantu meningkatkan pengeluaran hasil padi. Penggunaan drone, penggunaan drone untuk pembenihan, pembajaan, semburan racun perosak dan sebagainya sangat membantu. Kemudian pertanian bandar juga satu cara untuk kita meningkatkan hasil. Ini beberapa inisiatif pertanian bandar di UPM, DOA, ini perlu dipersingkatkan lagi, dan perangkat pertanian bandar sebenarnya ramai yang terlibat. Contohnya di Lembah Kelang ada 1,241. Ini yang mendaftar dengan DOA. Kita percaya ramai lagi dan banyak lagi patut boleh diusahakan. Ini mungkin dibincangkan nanti lah tentang yang akan datang. Dan dari segi rumusan, kita lihat tadi SSL kita rendah, tanah yang tidak cukup, penyusutan kawasan tanah, masalah tanah liar dan sebagainya. Dan apa yang diperlukan oleh kerajaan ataupun stakeholder kita ialah untuk mencapai SL yang maksimum yang ditetapkan, dan juga mencapai sekuriti makanan negara yang tinggi dan meningkatkan pendapatan petani. Jadi cadangan-cadangan inisiatif seperti yang telah dibincangkan tadi lah, menambah kawasan penanaman baru ataupun
usahakan tanah terbiar, penguasaan tanah sanian, spesifik TKPM dan sebagainya perlu diwasakan supaya tidak digunakan pakai untuk tujuan lain. Dan mungkin kita boleh beri penekanan kepada tanaman yang rendah SL tadi, ada beberapa 6-7 tadi itu yang rendah SL boleh cuba untuk tingkatkan dan yang lain-lain tadi seperti yang telah kita bincangkan penggunaan teknologi, variety dan sebagainya. Dan akhirnya ini satu model yang dibangunkan oleh Profesor Datuk Mak Nasir, di mana model di mana kita boleh memastikan bahawa terdapat sustainable high productivity and efficient productive food crop sectors dengan adanya sokongan daripada kerajaan dari segi akta, mungkin guna tanah, tarif import, ekspor dan sebagainya, dengan pengurusan sumber tanah yang baik dan dibantu dengan capacity building, human resource yang baik, R&D, involvement private sector, entrepreneurship, extension yang baik, dan akhirnya kita akan dapat hasil yang tinggi dan seterusnya dapat mencapai SSL. Dan last sekali, ini seronok kita tengok image of agriculture 50-50 ini saya collect daripada Google. So kita bayangkan tahun 2050 nanti ini adalah kaedah pertanian kita di masa akan datang. With that, thank you very much. Terima kasih banyak di atas kepada tuan-tuan yang sudi mendengar tentang saya. Wilayah Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan dan seterusnya penghargaan kepada yang berbahagia Profesor Dr. Abdul Syukur. Kita ada banyak soalan yang telah dikemukakan oleh peserta, tapi kita pilih satu kerana pun terhad, iaitu daripada YK Heng. Property developments are expected to grow continuously as development started to grow subsequent areas. With the potential of agricultural lands being converted for development use, can the adoption of technology mitigate the risk of losing productivity? Okay, terima kasih di atas soalan tersebut. As I mentioned in rumusan tadi, way forward, one of the element that we could use or strategy that we could use is to have to use technology to improve our production. For example, the use of building that can grow plant inside the building, for example, and the use vertical agriculture models, yang mana kita lihat in term of the productivity that will be increased between 5 to 6 times higher compared to normal open land. So that is something that we should encourage, especially the private sectors, to get involved in this production system. So I think this afternoon, Mr. Chick will share with us how this fund factory can actually increase the production and help in terms of the production and to increase the SSL. Thank you very much for the question. Okey, ada satu soalan daripada Puan Rosita yang berbahagia Datuk. Adakah perlu kita menggunakan instrumen pemandangan dalam mengawal penyusutan tanah untuk pertanian? Terima kasih diucapkan pada soalan tersebut. Itu lebih kepada soalan dasar. Dari segi my own opinion, yes, kita perlu. Sebab terutamanya bila kita berhadapan dengan state government, kerajaan negeri, tanah ini adalah tertakluk pada kerajaan negeri. Jadi seboleh-bolehnya kalau boleh dibincangkan di parlimen, dibawa ke parlimen supaya perkara ini dapat dibincangkan, perwartaan tanah, tanah dan sebagainya, sebab sekuriti makanan sangat penting untuk negara. So seperti yang saya maklumkan tadi, dalam masa 10 tahun kita memerlukan 1/4 daripada apa yang kita ada sekarang. Contohnya padi, kita ada 3 juta tan metrik tan
setahun pengeluaran kita, itu pun hanya 69% saja pengeluaran. Jadi kalau tahun 2040 nanti kita memerlukan 4 juta metrik tan padi untuk itu pun hanya untuk 69%. Jadi sebenarnya kita sangat memerlukan perundangan, penguasaan dan sebagainya untuk memastikan tanah pertanian ini sentiasa terjamin, tidak ditukarkan kepada yang pembangunan dan sebagainya, dan of course ada pro and cons in terms of the ownership of the land, hak milik dan sebagainya, di mana mungkin ada juga petani yang merasakan mereka tidak mahu mengusahakan lagi, mereka nak jual tanah untuk dibangunkan dan sebagainya. Perkara itu mungkin juga boleh dilihat oleh pihak kerajaan bagaimana cara untuk menyelesaikan hal tersebut. Terima kasih atas soalan tersebut. Okey. Baiklah, majlis merakamkan setinggi-tinggi hargaan kepada yang berbahagia Profesor Datuk Abdul Syukur Duraji di atas pembentangan dan perkongsian yang telah diberikan. Baki soalan ini akan kita jawab melalui FB Fakulti Pertanian UPM, dan untuk itu terima kasih sekali lagi diucapkan. Baik, sekali lagi saya ingin mengajak kepada semua peserta untuk menguji minda, rehatkan minda tuan-tuan, puan-puan semua, kita buat sedikit online survey yang berikutnya. Jadi, boleh klik di online survey link di paparan di dalam chat room. Soalan dia berkaitan dengan sektor penternakan. Pada pendapat anda, manakah antara hasilan ternakan ini masih belum mencapai tahap sara diri? Itu ada 6 jawapan boleh pilih di mana dirasakan oleh pihak tuan-tuan dan puan-puan. Baik, sekarang sudah 32 peserta. Kita ada 10 saat sahaja lagi. 210. Okey, 140 orang, 150. Okey. Ada di situ yang cerah tu 42% merasakan daging lembu atau kerbau masih belum mencapai SSL, diikuti pengeluaran susu segar dan juga yang ketiga daging kambing biri-biri. Baik. Terusnya soalan kedua, pada pendapat anda apakah cabaran utama dalam industri ternakan di Malaysia? 20 saat dari sekarang. Lima, 4, 3, 2, 1. Baik. 59% telah meletakkan kos operasi yang sangat tinggi sebagai cabaran utama diikuti dengan isu guna tanah untuk aktiviti penternakan. Terusnya, pada pendapat anda, negeri manakah mempunyai industri ternakan itik yang terbesar di Malaysia? Boleh jawab 20 saat dari sekarang. Ada soalan bocor tu. Soalan bocor, ada jawapan bocor. Okey, masa tinggal 3 saat. 2, 1, 0. Baik. Daripada 170 orang, 62% menyatakan Perak adalah negeri yang mempunyai industri ternakan itik terbesar, dan betul. Baik. Demikian dahulu soalan online survey kita pada setakat ini. Kita akan sambung kemudian. Baik, yang berbahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang saya hormati sekalian, kita teruskan dengan pembentangan ketiga. Pembentang ketiga ini adalah seorang profesor di Jabatan Sains Haiwan, Fakulti Pertanian UPM. Beliau kini menjawat jawatan sebagai Timbalan Dekan Pembangunan Jaringan Industri dan Masyarakat di Fakulti Pertanian UPM.
Bidang pengajaran dan kepakaran beliau adalah dalam bidang pemakanan haiwan dan kini turut menyandang sebagai Presiden Persatuan Produksi Haiwan Malaysia. Untuk itu, tanpa melengahkan masa lagi, dipersilakan Yang Berusaha Profesor Dr. Anjas Asmara Samsudin, Profesor Jabatan Sains Haiwan Fakulti Pertanian UTM untuk memulai pembentangan beliau dengan tajuk Tanah dan Ternakan, Konflik yang Perlu Dirungkut. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis, berbahagia Ketua Pengarah Jabatan dan Desa ataupun Land Malaysia, Town Planner Geospecialist Dr. Samsaini binti Syamsuddin, yang berbahagia Profesor Madya Dr. Nur Azrul Adam, Dekan Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia, pembentang-pembentang kertas kerja, dan yang berbahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan hadirin yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Terima kasih kepada pihak penganjur yang sudi menjemput saya untuk berkongsi beberapa maklumat terkini dan juga informasi mengenai sektor ternakan di Malaysia. Untuk tajuk pembentangan yang telah diberikan untuk dibincangkan atau dibentangkan bersama tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini adalah tanah dan ternakan, konflik yang perlu dirungkai. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh, izinkan saya untuk memberi sedikit penerangan mengenai industri agri makanan negara, dan saya percaya bahawa maklumat-maklumat yang akan dibentangkan ini telah pun dibentangkan oleh pembentang kita yang sebelum ini, jadi saya tidak ingin untuk menyentuh lebih mendalam mengenai perkara ini. Kalau kita dapat lihat sumbangan sektor agri makanan kepada keluaran dalam negara kasar negara yang kita perhatikan pada tahun 2015 sebanyak 44.2 bilion ringgit telah pun dijana melalui sektor agri makanan, dan pada tahun 2020 pula negara telah menghasilkan sebanyak 51.3 bilion dan kalau kita lihat di sini berdasarkan sektor-sektor agri makanan penyumbang terbesar adalah daripada sektor tanaman makanan, yang itu pada tahun 2020 kita lihat sumbangan sektor tanaman makanan ini sebanyak 24.1 bilion, manakala diikuti oleh sektor ternakan pada jumlah 16 bilion dan sektor perikanan dan aquaculture yang telah menyumbang pada KDNK negara sebanyak 11.2 bilion ringgit. Baik, seterusnya kalau kita melihat kepada kadar sara diri pengeluaran makanan utama, kita dapati tahap ini masih lagi berada di tahap yang agak rendah dan boleh ditambah baik dari semasa ke semasa. Kalau kita lihat untuk sayuran terutamanya buat masa sekarang kita menghasilkan lebih kurang hampir 52%, manakala untuk sektor buah-buahan sebanyak hampir 80% kadar sara diri yang dihasilkan dalam negara. Untuk daging ruminan besar iaitu daging lembu dan kerbau, penghasilan dalam negara kita hampir kepada 22%, manakala untuk daging ruminan kecil iaitu kambing dan biri-biri, penghasilan dalam negeri kita ataupun SSL negara pada masa ini adalah sebanyak 11%, hampir kepada 11%. Dan untuk ikan, walaupun data yang diberikan hampir kepada 100%, namun kesemuanya boleh dikatakan sebahagian besar daripada sumbangan kepada SSL bagi sektor perikanan adalah hasil daripada tangkapan. Kita kena melihat sekiranya berlakunya cuaca seperti musim monsun, dan kita hampir pasti ratusan ini bakal menurun. Jadi kita perlulah memperbanyakkan industri aquakultur ataupun industri ikan sangkar, industri ikan dalam kolam, supaya kita boleh kontrol penghasilan dan juga produksi ikan walaupun musim monsun yang melanda.
Dan untuk beras pula, seperti mana yang telah dikatakan oleh pembentang sebelum ini, kita masih lagi berkisar ke arah dalam bilangan 63% ya. Dan kalau kita lihat dari segi defisit perdagangan meningkat saban tahun, saya ambil contoh tahun 2018 yang mana nilai import kita sebanyak 50.1 bilion ringgit dan nilai ekspor kita sebanyak 31.5 bilion ringgit dan menjadikan defisit bagi negara Malaysia pada tahun itu sebanyak 18.6 bilion. Dan daripada pecahan ini kalau kita dapat lihat makanan ternakan membeli kita banyak mengimport bahan-bahan untuk makanan ternakan hampir kepada 4 bilion. Dan untuk sayuran dalam 3.3 bilion, begitu juga untuk produk bijirin dan juga produk daging dan produk yang berkaitan yang kita import daripada negara luar yang telah menyebabkan pengaliran keluar wang negara sebanyak 3.28 bilion. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, seterusnya izinkan saya memberi sedikit penerangan mengenai naratif industri ternakan negara apa yang berlaku pada masa kini. Dan seperti yang telah dinyatakan sebelum tadi kadar sara diri ataupun self-sufficiency level merupakan petanda kebergantungan sesebuah negara terhadap pengeluaran tempatan bagi memenuhi permintaan penduduk. Untuk setakat ini kalau kita dapati melalui data yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina, kita dapati hanya pengeluaran daging dan telur ayam ataupun telur itik memenuhi keperluan SSL Malaysia. Dan kalau kita merujuk kembali kepada dasar agro makanan negara yang dikeluarkan pada tahun 2011 dan 2020, permintaan daging pada ketika itu dijangka meningkat daripada 1.4 juta tan metrik pada tahun 2010 dan unjurannya ataupun penghasilannya dijangka menjadi kepada 1.8 juta tan metrik pada tahun 2020 dengan kadar peningkatan yang diukur sebanyak 2.4% setahun. Terkini kerajaan di bawah kelolaan Jabatan Perkhidmatan Veterina telah mengeluarkan sasaran untuk industri dominan pedaging untuk menghasilkan produksi beef sebanyak 50% SSL menjelang tahun 2025. Sudah tentunya ini merupakan cabaran yang perlu dilihat oleh semua agensi untuk membantu jabatan ini mencapai pengeluaran sebanyak 50%. Untuk industri ternakan negara pada tahun 2020, data yang kita cerap daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina untuk sektor ruminan besar iaitu ternakan lembu dan kebau, seperti mana yang saya telah maklumkan sebentar tadi, SSL hampir kepada 22%. Seperti tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat di sini, dari segi bilangan ekor ternakan lembu terkini dan juga penghasilan daging lembu dan kebau dalam negara dan juga penggunaan daging lembu dan kebau dalam negara sebanyak 200,254.9 metrik tan rakyat Malaysia menggunakan daging lembu dan kebau untuk setahun. Jadi kita lihat di situ permintaan penggunaan adalah sangat-sangat tinggi, lebih kurang 4 kali lipat berbanding dengan pengeluaran tempatan yang boleh dihasilkan. Untuk seterusnya kalau kita lihat dari segi sektor ruminan kecil, SSL yang terkini hampir kepada 11%. Juga kita lihat di situ jurang antara penghasilan daging dalam negeri untuk kambing dan biri-biri dan juga permintaan atau penggunaan oleh rakyat Malaysia sebanyak 37,000 tan metrik. Sangat besar jurangnya dan ini merupakan antara sektor yang berdaya saing untuk masa depan. Kalau kita lihat juga pada sektor ternakan lembu tenusuk, kita telah pun mencapai SSL sebanyak 60% dan masih ada ruang penambahbaikan di situ dengan susu yang kita hasilkan pada masa kini sebanyak 43.3 juta liter yang mana kita memerlukan hampir 20 juta liter lagi bagi memenuhi permintaan semasa 29.4 juta liter susu segar. Untuk sektor ternakan poultry yang meliputi ayam dan itik, alhamdulillah kita telah pun mencapai kadar sara diri yang lebih 104,51% dan untuk industri ternakan khinzir pula hampir kepada 100%. Setakat ini 91.60%. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bagi menyatakan tentang maklumat import hasilan ternakan negara, data yang kami perolehi pada tahun 2019, pengimportan susu dan hasil susu mencatatkan nilai pengimportan tertinggi antara sektor-sektor ternakan yang lain sebanyak 4.1 bilion.
kalau kita dapat lihat kepada graf ataupun carta di bawah, kita dapati jumlah nilai import bagi keseluruhan produk kenakan adalah berjumlah sebanyak 7.7 bilion dan 26% datang daripada daging ruminan besar, 53% daripada hasil susu dan sebagainya. Kalau kita lihat kenapa perlu kita import daging ayam dan itik sedangkan kita telah pun mencapai 100% SSL. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, kita produk yang kita import ni is actually produk yang telah diproses, produk yang telah diproses, jadi kita bawa masuk ke Malaysia. Yang Malaysia ni SSL yang dihasilkan lebih kepada karkas, lebih kepada ayam hidup dan juga kepada daging ayam mentah, bukan yang daging diproses. Seterusnya, kalau kita melihat terhadap isu utama, konflik dan cabaran dalam industri ternakan, terdapat beberapa cabaran yang perlu dihadapi oleh pemain-pemain industri dan saya hanya menyenaraikan 6 yang dirasakan yang terpenting. Yang pertama, of course, mengenai isu guna tanah yang saya akan kembangkan sebentar lagi. Yang kedua, mengenai baka ternakan yang berkualiti, especially untuk industri ternakan ruminan. Kita masih lagi belum mempunyai baka ternakan ruminan yang berkualiti yang mana mempunyai daya tahan terhadap cuaca tropika dan juga daya tahan terhadap penyakit tempatan dan lasak. Yang kedua, of course, mengenai isu pencemaran. Banyak aduan yang diberikan oleh penduduk sekitar mengenai isu pencemaran bau daripada sektor industri poultry yang mana lalat, gangguan lalat dan sebagainya. Dan seperti yang ditanya dalam dalam undian tadi, kos operasi itu juga sangat penting kerana kos operasi untuk ternakan ni memang agak tinggi dari segi untuk mendapatkan makanan, untuk buruh, fasiliti, utility dan juga logistik untuk jalankan industri tadi. Tidak lupa juga penyakit juga memainkan salah satu isu, salah satu cabaran, merupakan satu cabaran yang membuatkan industri ini sedikit terkekang untuk maju ke hadapan. Dan penyakit yang berkaitan ekonomi dan zoonotik seperti food and mouth disease, penyakit kuku dan mulut, brucellosis dan yang terbaru, kalau saya percaya tuan-tuan dan puan-puan pernah baca dalam media masa sebelum ini mengenai penyakit LSD, penyakit LSD, HS, avian influenza, LSD, lumpy skin disease, yang mana lembu tersebut kita nampak ada kudis-kudis di kulit-kulit mereka penyakit LSD. Itu yang terkini merupakan wabak yang menghalang industri rumian kita daripada terus maju. Dan seterusnya mengenai saingan produk sejuk beku import yang murah. Dari segi trade balance, dari segi trading, memang tidak dapat dinafikan. Kita, kalau saya sebagai consumer juga, kita lebih gemar memilih kepada produk-produk yang agak murah, tapi kita kena lihat juga sekiranya perkara ini berlaku secara berpanjangan, ianya sedikit sebanyak dapat mematikan hasrat dan juga kemajuan industri ternakan ruminan tanah air. Baik, untuk makluman semua, setakat ini data yang diperolehi keluasan tanah Malaysia lebih kurang 33 juta hektar meliputi Semenanjung dan juga Sabah dan Sarawak. Manakala untuk keluasan tanah Semenanjung Malaysia di mana yang telah dibentangkan oleh bahagian Ketua Pengarah Senakan tadi sebanyak 13 juta hektar keluasan tanah Semenanjung Malaysia. Dan menurut data ataupun maklumat daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina, keluasan tanah untuk aktiviti ternakan di Semenanjung sahaja di bawah pengelolaan Jabatan Perkhidmatan Veterina adalah seluas 37,860 hektar. Dan ini kalau kita membuat perkiraan mudah, sebanyak 0.28% tanah di Semenanjung ini dikhaskan ataupun dikhususkan untuk aktiviti ternakan. Kalau kita menyorot kepada akta tanah untuk aktiviti pertanian, kalau kita melihat sedikit petikan daripada Seksyen 52 Kanun Tanah Negara yang dikeluarkan pada tahun 1965, semua tanah yang diberi milik terbahagi kepada 3 kategori, iaitu pertanian, bangunan dan industri. Dan semua pemilik tanah sepatutnya menggunakan tanah berkenaan mengikut kategori penggunaan tanah dan syarat nyata yang telah termaktub dalam hak milik. Kegagalan membolehkan pihak berkuasa negeri untuk mengambil balik tanah berkenaan. Walau bagaimanapun, kenyataan ini juga turut memberitahu bahawa tuan tanah yang ingin menggunakan tanahnya untuk kategori selain daripada tercatat dalam hak milik perlu untuk mengubah kategori penggunaan tersebut, dan ada seksyen-seksyen membenarkan
untuk tuan tanah buat demikian. Baik, daripada isu-isu dan cabaran yang saya nyatakan sebentar tadi, ingin saya memberi penjelasan lebih lanjut mengenai isu untuk guna tanah pertanian bagi sektor peternakan. Terdapat beberapa konflik yang sempat saya kongsikan pada hari ini. Saya percaya banyak lagi konflik yang mungkin di luar pengetahuan kami. Yang pertamanya pengambil alihan tanah pada ragut ternakan untuk tujuan pembangunan, serta terdapat juga masalah-masalah pencerobohan tanah untuk penanaman kelapa sawit dan getah. Okey, tanah pada ragut ni merupakan tanah milik Jabatan Perkhidmatan Veterina. Jadi apabila Jabatan Perkhidmatan Veterina dan juga di bawah pengelolaan kerajaan negeri lah, ada juga tanah milik mereka ini diambil untuk dibangunkan kawasan perumahan dan juga terdapat juga kawasan-kawasan tanah pada ragut ini diceroboh untuk tanaman kelapa sawit dan getah. Yang kedua, isu ataupun konflik yang selalu peternak ataupun agensi penguatkuasa, agensi pengelola hadapi, seperti pembangunan perumahan baharu di sekitar kawasan ladang, memaksa ladang ditutup atas isu pencemaran bau. Ini memang isu yang saya boleh bagi tahu konflik yang berpanjangan lah. Kerana sebelum ini contoh terutamanya ladang ayam telah pun dibuka sejak 30 tahun lalu di kawasan-kawasan pedalaman, dan apabila pembangunan sedikit demi sedikit dihimpit ke kawasan ladang tersebut menyebabkan isu bau dan isu lalat, dan akhirnya kesan kepada aduan daripada penduduk menyebabkan ladang tersebut perlu ditutup disebabkan isu tersebut. Ini juga banyak berlaku. Yang ketiga, mengenai keengganan pemain industri peladangan gergasi untuk membenarkan peternak menjalankan aktiviti ternakan secara integrasi di ladang mereka. Tidak semua pemain, tidak semua GSC yang membenarkan, cuma sebahagian besar daripada mereka tidak it's not favor enggan untuk menjadikan kawasan kelapa sawit ini sebagai salah satu lapangan untuk aktiviti ternakan bila diternakan secara integrasi seperti ini. Seterusnya juga konflik yang sering dihadapi berkaitan dengan tanah yang dibuatkan untuk aktiviti ternakan tidak sesuai dari segi kesuburan tanah, topografi dan infrastruktur sokongan seperti jalan raya, air dan elektrik. Ramai berpendapat ternakan ni tidak perlu tanah yang subur. Sebenarnya ternakan ni, especially ruminant, perlukan tanah yang subur untuk kita tanam rumput. Rumput itu dengan tanam rumput dapat mengurangkan kos operasi sekiranya tak ada rumput, jadi peternak terpaksa mengeluarkan belanja yang besar dengan memberi makan makanan dedak. Ini tidak akan dapat membantu ladang tersebut untuk sustain pengeluaran mereka. Jadi tanah yang subur juga sangat penting untuk diberikan untuk aktiviti tersebut. Next merupakan tiada peruntukan khusus daripada kerajaan persekutuan, manakala kerajaan negeri memperuntukkan jumlah yang kecil untuk membangun infrastruktur asas, jalan ladang dan kerja-kerja tanah untuk ragutan. Ini lebih kepada tanah pada ragut pengelolaan kerajaan negeri seperti TKPM dan sebagainya. Dan apa lagi antara isu ataupun konflik yang kita dapati daripada hasil survey adalah proses pembangunan padang ragut yang sedikit sebanyak menyekarkan peternak untuk memohon. Dan satu lagi isu yang sering dihadapi oleh agensi pelaksana iaitu Jabatan Perkhidmatan Veterina, iaitu kesukaran untuk mengeluarkan peternak sedia ada yang sudah tidak aktif dengan aktiviti peternakan untuk kita gantikan peternak lain. Jadi benda tu memang mengambil masa dan untuk membantu kerajaan ataupun Jabatan Perkhidmatan Veterina bagi mencapai 50% penghasilan pada tahun menjelang tahun 2025. Satu cara peternakan yang dikenali sebagai integrasi bersama kelapa sawit harus diberi perhatian lebih khusus. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, peternakan integrasi bersama tanaman kelapa sawit akan di Malaysia tahun 80-an. Namun terdapat pelbagai isu berkaitan apabila klaim daripada tuan tanah ataupun daripada pemain industri ini mengatakan bahawa adanya ternakan dalam kelapa sawit mereka akan menyebabkan kelapa sawit mereka rosak, bantut ataupun dan sebagainya. Sebenarnya terdapat
banyak kelebihan apabila adanya kolaborasi di antara sektor industri peladangan dan juga sektor ternakan di bawah kelapa sawit ataupun di getah, yang mana salah satunya kos penggunaan racun, kos penggunaan racun rumpai untuk kelapa sawit dapat dikurangkan kerana ternakan tersebut dapat meragut rumpai-rumpai tersebut sebagai sumber makanan mereka. And then selain itu, najis-najis yang dikeluarkan daripada ternakan ini juga boleh memberi nilai tambah untuk meningkatkan kesuburan tanah kelapa sawit. Dan banyak lagi dia punya kelebihan yang kita boleh senaraikan. Dan sekiranya tuan-tuan lihat di sini, integrasi ini di Malaysia sebanyak total hektar dia sebanyak 5.8 juta sumber daripada MPOB. Dan ini merupakan simulasi merupakan cadangan untuk kita menempatkan ataupun kita panggil sebagai stocking density, luasan yang diperlukan, berapa banyak ternakan yang boleh kita letak dalam satu kawasan untuk ternakan di bawah sistem integrasi umur sawit yang sesuai daripada 4 hingga 20 tahun. Kita tidak boleh masuk less than 4 years kerana kita bimbang benih kelapa sawit tersebut ataupun anak pokok kelapa sawit tersebut akan dimakan oleh ternakan-ternakan tersebut. Jadi kalau tuan-tuan lihat untuk berat ternakan yang bawah 100 kg, kita boleh menempatkan lebih kurang 9 ekor per hektar. Dan kalau di bawah 350 kg lebih kurang 7 ekor dan begitulah seterusnya. Kita tidak boleh meletak terlalu banyak dalam begitu banyak ternakan dalam 1 hektar dikuatiri mereka ni tidak dapat memenuhi keperluan makanan harian. Jadi bila dia tak cukup makan, itu yang dia akan buat kerosakan kepada pokok kelapa sawit. Baik, ini merupakan ujian keberhasilan ujian besar. Kalau kita perlukan 50% SSL pada tahun 2025, kita memerlukan tambahan sebanyak 988 ekor lagi ternakan lembu dan kerbau. Dan yang bawah itu maklumat untuk simulasi bagi mencapai 50% pada tahun 2025. Kita pada ketika ini data daripada MPOB tanah kelapa sawit terdaftar di bawah MSPO sebanyak 5.8 juta hektar dan kita hanya perlukan 0.5% saja daripada jumlah keseluruhan 5.8 juta hektar ini, yang mana memberi nilai sebanyak 293 hektar, dan kita akan mendapat tambahan sebanyak 2.2 juta lebih ekor ternakan lembu yang berdasarkan 7 ekor per hektar pada tahun 2025 lah. Itu sedikit sebanyak dapat meningkatkan 50 SSL. Sekiranya kita ingin mencapai SSL, tapi 0.5% ni agak kecil jadi kita harap penggunaan ataupun skala yang lebih besar dapat disumbangkan oleh pemain-pemain industri ini untuk meningkatkan penghasilan daging negara. Baik, akhir sekali ingin saya membuat sedikit kesimpulan. Perlunya ada penyataan yang jelas mengenai status perwataan tanah ternakan lebih-lebih lagi daripada kerajaan negeri dan juga pihak persyarakatan. Selain itu, cadangan juga harus dipanjangkan kepada kerajaan negeri untuk memberi keutamaan mewartakan kawasan yang sesuai dan subur untuk tujuan peternakan serta mempermudahkan proses permohonan. Selain itu, pengambilan tanah padang ragut oleh pihak berkuasa perlulah diganti dengan kawasan yang sama di kawasan yang lain. Juga untuk pewartaan tanah pertanian dengan syarat nyata untuk aktiviti peternakan perlu diambil perhatian khusus oleh kerajaan negeri. Selain dengan menyatakan kawasan pengeluaran makanan ternakan, sebelum ni hanya kawasan pengeluaran ternakan, tapi tak ada juga kawasan untuk menghasilkan makanan ternakan. Kita perlu ada pewartaan yang segitulah. Dan akhirnya pembentukan dasar ataupun polisi haruslah diambil perhatian serius oleh kerajaan untuk mewajibkan pelaksanaan program integrasi ternakan di semua perladangan swasta dan GSC. Okay, so syarat skala yang perlu diusahakan sekurang-kurangnya 25% daripada keupayaan tampungan ternakan di kawasan perladangan tersebut. Saya percaya dengan jumlah 25% ini kita yakin melalui anjuran atau simulasi yang buat sebentar tadi, kita mampu untuk mencapai SSL lebih tinggi daripada 50% yang telah dianjurkan. Akhir kata, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan saya kepada Yang Berbahagia Dr. Zulkifli bin Ishak, Ketua Seksyen Jaminan Bahagian Pembangunan Industri Ternakan Jabatan Perkhidmatan Veterina di atas data-data dan maklumat yang telah diberikan. Juga tidak lupa kepada Dr. Muhammad Hamidi Kamaluddin, Pensyarah Kanan daripada Jabatan Sains Haiwan Fakulti Pertanian KPM,
dan terakhir sekali Dr. Ahmad Nazri bin Abdul Rahman, Ketua Pengarah bahagian Pengurusan Jabatan Jabatan Veterina yang turut membantu dalam menyediakan data-data yang diberikan bagi penyediaan pembentangan saya. Untuk itu saya akhiri pembentangan saya dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Dr. Anda Asmara. Okey, untuk sesi soalan daripada Encik Hamzan bin Mat Hussein, tiadakah kajian dilakukan supaya makanan untuk ternakan ini kos pembesaran lembu atau ayam ini dilakukan supaya lebih murah? Ini kerana kos peternakan ini sangat mempengaruhi harga makanan. Apa pandangan? Betul, terima kasih atas soalan yang diberikan. Memang kalau kita berbicara tentang sektor ternakan ruminan especially 70% daripada kos operasi datang daripada kos makanan. Di sini kita kena tahu bahawa nutrisi, kualiti rumput, kualiti makanan tempatan memang berada di tahap yang agak rendah berbanding dengan kualiti rumput-rumput yang berada di negara temperate. Di sini kita perlu melihat kepada penggunaan agriculture by-product. Kita di Malaysia ni kita banyak agriculture by-product seperti kalau di selatan untuk industri nenas contohnya apabila sudah tamat proses penuaian nenas jadi kulit-kulit nenas boleh dipakai sebagai salah satu bahan untuk rangsung makanan ternakan yang mana mencampurkan sebahagian besar kulit nenas, campurkan sedikit dengan rumput, campurkan sedikit dengan dedak. Ini boleh membantu mengurangkan kebergantungan peternak terhadap penggunaan dedak. Memang terdapat beberapa kajian yang telah dijalankan yang especially mengenai TMR ni total mixed ration ini yang mana dengan hasil campuran beberapa produk sampingan pertanian boleh memberi kenaikan harian ataupun average daily gain yang agak tinggi untuk baka-baka lembu yang berbeza. Jadi dekat situ saya lihat kita punya agriculture by-product merupakan salah satu bentuk bahan utama, bahan makanan ternakan yang boleh membantu peternak kita untuk mengurangkan bergantungan terhadap kos pellet. Cuma kita perlu tahu bagaimana dia punya ratio tersebut, bagaimana percentage bahan makanan tersebut perlu dicampurkan. Tak boleh campur terlalu banyak, akan takut menyebabkan kesan sampingan kepada ternakan lembu dan kambing. Itu saja jawapan saya, tuan-tuan moderator. Terima kasih Prof. Maaf kepada semua yang telah soalan kerana tidak dapat menjawab semua soalan tersebut dan kita akan cuba secara menjawab di FB Fakulti Pertanian dan kita menghadapi suatu masa. Oleh itu, saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Dr. Anda Asmara Samsudin di atas pembentangan sebentar tadi. Baik, sedang hadirin sekalian, mari kita teruskan online survey yang berikutnya. Boleh kita lihat di paparan chat dan di chat room ada link yang disediakan. Lagi. Baik. Pendapat anda, ikan tilapia berasal dari mana? Okey, 30 saat dari sekarang. Jawapan ada 5 negara yang diberikan di situ. Kita jawab. Kerana sudah 140 orang jawab. Baik. 3, 4, 2, 1, kosong. Maaf. Baik. Okey. Untuk jawapan ini
Ikan tilapia berasal dari negara Mesir ya tuan-tuan dan puan-puan, bukan Brazil, bukan Malaysia, bukan Indonesia, daripada Mesir. Untuk makluman semua. Seterusnya, soalan kedua, pada pendapat anda secara purata setiap rakyat Malaysia memakan berapa kilo ikan dalam setahun? Tuan-tuan puan-puan makan berapa kilo ikan Sehari berapa kilo? Tak sehari berapa banyak lah. Saat dari tinggal. Okey. Masa telah tamat. Pada pendapat jawapan adalah 50 kilogram. Secara purata setiap rakyat Malaysia memakan berapa kilo ikan dalam setahun. Dan nampaknya 33% telah berjawab dengan betul. Terima kasih. Seterusnya. Soalan seterusnya dan soalan terakhir. Okey. Pada pendapat anda, apakah komoditi aquaculture yang merekodkan pengeluaran tertinggi di Malaysia? Di situ ada 4 jawapan. Pilih salah satu yang dirasakan tertinggi di Malaysia. 20 saat dari sekarang. Saat lagi. Okey, masa telah tamat. Daripada 220 orang, 51 telah memilih ikan air tawar. Jawapan sebenarnya adalah rumpai laut ya tuan-tuan dan puan-puan. 16% tu. Di mana rumpai laut adalah komoditi aquaculture yang merekodkan pengeluaran tertinggi di Malaysia. Kebanyakannya di Sabah. Baik. Terima kasih atas penglibatan di dalam online survey sebentar tadi. Dan kita teruskan dengan pembentangan seterusnya, iaitu pembentangan untuk kertas kerja yang keempat. Sedikit latar belakang pembentang kita, nama mesranya adalah Encik Lah. Beliau adalah seorang fellow pengajar di Jabatan Aquaculture, UPM. Mempunyai Master in Science dalam bidang aquaculture dari Auburn University, Amerika Syarikat. Pakatan Encik Lah adalah dalam pengurusan pengeluaran aquaculture. Beliau sangat minat membeli ikan, bermula dari bangku sekolah lagi dan telah menghasilkan ikan hiasan untuk dijual kepada jiran tetangga. Encik Lah mempunyai pengalaman lebih 30 tahun dalam industri aquaculture. Bermula daripada seorang teknisian kolam sehingga kepada CEO syarikat ternakan udang komersial sebelum menyertai UPM. Dengan itu, majlis mempersilakan yang berusaha Tuan Haji Abdullah Abdul Rahim, fellow pengajar Jabatan Aquaculture Fakulti Pertanian UPM untuk meneruskan pembentangan kertas kerja yang bertajuk Pengeluaran Perikanan Negara, sejauh mana aquaculture mengimbangi bekalan. Dipersilakan. Terima kasih Cik Syamsul. Boleh dengar Cik Syamsul? Boleh dengar? Saya cuba unmute sekejap. Boleh dengar ya? Boleh ya? Okey. Yang penting. Thank you. Alright. So terima kasih Cik Syamsul kerana introduction tadi yang saya bahagia Tom Planner jadi spesialis Dr. Syamsain Syamsuddin, pengarah Malaysia, yang bahagia Profesor Madya Dr. Nazrul Adam, Dekan Fakulti Pertanian UPM, yang bahagia Datuk Tom Planner Muhammad Faizal Hamzah, Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Perancang Malaysia, Prof. Datuk Manasir, pengurusi jawatan kuasa hidup webinar kita ni.
Yang berusaha Town Planner Jasmiah Ismail, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Plan Malaysia, yang berusaha Town Planner Puan Rosita binti Hamid dari Plan Malaysia juga, dan pembentang-pembentang kertas kerja, datuk-datuk, datin, tuan-tuan perempuan, para hadirin yang saya hormati sekalian. Saya akan memberi sedikit insight, pandangan dalam atau just insight dalam untuk kenakan atau aquaculture di negara kita ni, ya, yang berkait dengan sejauh mana bekalannya atau sejauh mana aquaculture mengimbangi bekalan. Yang disebutnya adalah bekalan ikan lah, ya. Okay. Jadi saya akan masuk nanti dalam status fisheries landing atau tangkapan ikan, aquaculture, dan kemudian saya akan bagi beberapa cadangan kalau kita nak tingkatkan tambahan atau peningkatan aquaculture dari masa ke masa. Okey, untuk kajian ini di bawah Plan Malaysia, saya bersama-sama dengan Ketua Jabatan Prof. Madya Dr. Yuzin Esa yang bersama-sama telah menyediakan slide dan juga isi dalam kandungan presentation saya ini. Pertama sekali kita tanya banyak mana kita makan ikan. Tadi saya ada tanya soalan kan sebelum ni, dan soalan tu benarnya banyak mana kita makan ikan dalam setahun, ya. So jadi salah satu jawapannya dah 50 kilo. Memang banyak ikan sebenarnya.